Okay, ucapkan terima kasih kepada Cik Azaman ya atas sebenarnya program Cik Azaman ni. Ya, jadi saya pun menumpang dengan Cik Azaman untuk bertemu dengan tuan-tuan sebab kita bukan senang nak jumpa ni ya. Jadi kita tak perlu ada berjumpa 2-3 kali. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk berjumpa dengan tuan-tuan selain daripada kita memberi taklimat berkaitan dengan vaksin dan juga berkaitan dengan data COVID ya. Jadi saya ambil kesempatan untuk memberi sedikitlah taklimat ya berkaitan dengan APDM ya. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang soalan ya, boleh interrupt tak apa ya. Kita bukannya formal sangat, boleh interrupt supaya tak drag tak lama cikgu ya. Jadi kita boleh tuan-tuan boleh mengetahui soalan. Saya ingin menyebut di sini ya berkaitan dengan vaksin tadi ya yang oleh Cik Azman ya, saya sentuh sedikit. Untuk melawan tuan-tuan ya, vaksinasi ini sebenarnya datanya kita perolehi dan kita semak setiap hari. Ya, dan setiap hari jugalah saya bersama dengan Cik Azman perlu serahkan data ini kepada pengarah ya di task force kita ada task force COVID. Jadi setiap hari kita perlu serahkan data ini kepada Datuk pengarah kita. Datuk sekarang ni dah pengarah kita dah Datuk Jadi tuan-tuan ya, saya sebenarnya dengan Cik Azaman bekerjasama ya dalam menganalisa data vaksin ini ya sebab pihak BPHS akan memberi saya data keseluruhan ya kepada saya setiap hari dan saya terpaksa untuk Negeri Sembilan dan saya serahkan kepada Cik Azaman dan Cik Azaman akan mengkaji lebih mendalam lagi bagi setiap sekolah ya bagi setiap sekolah dan setiap umur. Sebab itu tadi kalau kita lihat pembentangan Cik Azaman ya menjurus kepada sekolah ya dan memang kita faham ya tuan-tuan pada kali ini memang agak mencabar semua bukan tuan-tuan saja ya kami di pihak jabatan sekalipun memang mencabar ya untuk kita mengatasi masalah-masalah yang bersangkut paut dengan ialah penyebaran COVID ini tuan-tuan ya. Jadi saya pun kita sama-sama lah ya cuba memberikan perkhidmatan yang terbaik, perlu memberikan pelaporan yang terbaik ya. Setakat ini Negeri Sembilan saya rasa merupakan antara negeri yang terbaik dalam menyampaikan pelaporan dalam mengisi pelaporan vaksin dan juga COVID di sistem PPDM. Cuma yang sejak hari-hari ini saya ada menerimalah beberapa aduan daripada pihak tuan-tuan PKH menengah dan rendah. Hari ini kita bertemu dengan rendah saja ya. Saya bertemu dengan PKH rendah. Ini termasuk menengah sekali tuan-tuan ya. Itu berkenaan dengan pengisian data COVID. Ya. Kita tuan-tuan di dalam APDM ini kita ada pengisian data COVID, pelaporan data COVID. Ya. Saya faham mungkin ada di antara sekolah-sekolah mengambil masa sedikit untuk mengisi data COVID ini. Sebenarnya data COVID ini adalah di bawah sektor perancangan ya, iaitu Puan Nan Ayu. Tetapi saya sebagai pemegang data, ya data kita, saya juga kadang-kadang terpaksa mengeluarkan analisa COVID ini. Ya, ini untuk makluman pihak-pihak yang berkaitan lah. Jadi saya mohon lah ya kalau tuan-tuan ada kes di sekolah berkaitan dengan COVID ini, tuan-tuan isi lah. Ya, jangan tak isi sebab kita perlu pelaporan yang terkini. Kalau sekiranya kes-kes dah berlaku lebih daripada 2-3 hari ya, maka sukar kita nak mendapatkan data yang terkini ya. Dia sama seperti dengan data KKM tuan-tuan. Di mana menteri kita membuat pengumuman apa ada
pelaporan kes, ya, sama saja sebenarnya. Cuma kita ni peringkat negeri. Dan di peringkat negeri ni kita dah sama-sama bertanggungjawab, ya. Kalau tuan-tuan tak isi, maka kami pun tak dapat nak buat analisa konvik tersebut, ya. Jadi mohon. Jadi sekarang ni saya tak dapat lagi je, ya. Ha? Ya, tuan-tuan, ya, saya nak dapatkan pelaporan ni. Dapat je? Ya. Okey, tuan-tuan, saya teruskan dulu, ya. Dalam APDM, ya, tuan-tuan, saya nak maklum kepada tuan-tuan, untuk APDM sekarang ni kita belum lagi habis hujung tahun. Walaupun sebenarnya kita dah masuk tahun 2022 habis, tetapi disebabkan COVID ini, kita drag pada sehingga Februari, penghujung Februari untuk pengisian APDM kita, ya. Dan saya ingin maklumkan, sehingga Februari kita tidak boleh masih menggunakan data yang lama, data 2021, walaupun kita dah ada pada 2022. Okey. Saya ambil kesempatan ini untuk maklumkan pada tuan-tuan berkaitan ini sekolah rendah, ya, sebab kita buat di sekolah rendah berkenaan dengan e-daftar rendah. Ramai yang menelpon saya bertanya berkaitan dengan daftar murid tahun 1 2022. Ya. Saya stop. Dah boleh? Ya. Tuan-tuan, ya, saya ambil kesempatan memaklumkan bahawa tahun 1, daftar tahun 1, kalau kita lihat, ya, itu telah dikeluarkan arahan supaya kita muat turun data tersebut, ya. Dan saya dapati ramai di antara rakan-rakan kita yang maklum, ya, dan sekarang ni data tu dah tak ada lagi. Okey. Kalau sekiranya tuan-tuan memerlukan data tersebut, maklum pada saya. Ya, sebab data tahun 1 2022 saya ada. Jadi kalau tuan-tuan perlulah, ni ya, muat turun tu tak perlu lagi, ya. Jangan tuan-tuan minta untuk banding beza pula. Sama je sebenarnya. Cuma saya mendapat data ini daripada pihak BPSS, ya, untuk diserahkan kepada sektor pembelajaran. Tapi di sektor pembelajaran tu pegawai datanya tak ada. Ya, jadi saya yang menguruskan. Jadi kalau tuan-tuan perlu, just maklum. WhatsApp pun tak apa. Ya, WhatsApp dengan saya. Memerlukan data tahun 1 2022. Nanti saya akan WhatsAppkan. Ada rakan-rakan tuan-tuan, ya, yang dah bertanya dengan saya dah serahkan. Ya. InsyaAllah. Mungkin pihak PPD pun ada kot yang dah muat turun data tahun 1 tersebut, ya. Bolehlah, ya, kalau PPD ada, PPD akan bantu. Kalau tak boleh juga, saya akan bantu. Okey. Tak keluar. Belum keluar lagi. Okey, tuan-tuan, saya terus pada kita punya taklimat hari ini berkaitan dengan APDM, ya. Ya, begitu berkaitan dengan ID-ID untuk login, ya, tuan-tuan, ya. Saya buat masa ni ramai di antara ataupun pertanyaan kepada guru-guru berkaitan dengan ID, ya, kata laluan yang kebanyakan ya, dah tak ingat, dah lupa apa ID, terutama apabila tuan-tuan mendapat pengetua yang baru, PKM yang baru, guru-guru yang baru, ya. Jadi ramai yang tak dapat ID tersebut, ya. Tuan-tuan, ya, ID dan password ini, ni saya cuba kaitkan dengan SSDM juga, tuan-tuan, sebab data SSDM saya juga yang menguruskan sistem SSDM. Sebelum saya terlupa, data SSDM, ya, tuan-tuan, ya, tuan-tuan sebenarnya perlu
membuat kata laluan yang baru. Ya, kita telah keluarkan surat siaran cikgu ya, mungkin cikgu dapat ataupun lupa pandang ada sebab kita ada email ke sekolah-sekolah ya, mungkin yang ada boleh buka email tu dia boleh lihat ya tentang surat siaran tersebut, dan PPD pun kita dah apa dah edarkan maklumat tersebut ya. Jadi saya mohonlah pada tuan-tuan, pada sekolah-sekolah supaya kemaskini kata laluan SSDM. Kita tidak ada lagi kata laluan yang singkat ya, PGB, PK2, GKK, GDS, guru disiplin kan dah tak ada lagi ya tuan-tuan ya. Walau bagaimanapun hari ini dah masuk bulan 1, 21 bulan 1 ya. Saya lihat sekolah-sekolah masih ramai lagi yang tidak menukar kata laluan tersebut. Bila ramai yang tak ada kata tak menukar tu maknanya tuan-tuan tak pernah usik pun, tak pernah masuk. Kalau tuan-tuan masuk saja sistem tersebut, dia akan query, dia akan minta tuan-tuan tukar kata laluan. Ya, jadi segera menukar kata laluan tersebut. Ya, mohon ya, ini dalam SSDM, sistem sasiah disiplin tu, mohon tuan-tuan tukar segera. Okey, setakat ni belum ada lah tarikh akhirnya. Ya, pihak BPSS belum beri lagi tarikh akhir. Saya takut besok tiba-tiba diberi tarikh akhir supaya tuan-tuan kemaskini kata laluan. Ni nanti datang masalah. Satu lagi saya nak sebutkan, bila menukar kata laluan, terutamanya kata laluan admin. Ya, kata laluan admin ini sebenarnya diguna pakai oleh semua guru. Jadi apabila seorang guru yang mula-mula masuk untuk kemaskini kata laluan tu, dia tidak maklumkan kata laluan tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Ini pun satu masalah juga ya, sebab banyak sekolah yang menelpon saya tidak dapat login menggunakan kod admin, kod sekolah. Masalahnya sebab pihak yang menukar tu tidak maklumkan kepada semua. Ini masalahnya tuan-tuan ya. Jadi mohon jika tuan-tuan dah ubah kata laluan admin tersebut, maklumkan kepada semua guru. Ya, sebab ia diguna pakai oleh semua guru. Okey, jadi mintalah bagi GKK, guru kaunseling, PK, HEM, PGB ya, tukar kata laluan tersebut menggunakan kata laluan sendiri. Okey tuan-tuan, dan kalau boleh janganlah disebar luaskan kata laluan tersebut ya. Seperti mana yang kita sedia maklum ya, ada pihak-pihak yang dah cuba menyalahgunakan data yang terdapat dalam SSDM. Ya tuan-tuan ya, sampai ada murid pun ya. Saya rasa tuan-tuan tentu ada dapat maklumat ya daripada Tuan Haji Samsul ya, yang ada menyebut ada nanti murid yang dah cuba untuk membuka data SSDM ni untuk memanipulasi data tersebut. Jadi kita tak mahu tuan-tuan ya. Sebab itu kita perlukan refresh ataupun kita buat kata laluan yang baru. Saya mohon ya semua maklum untuk tukar segera. Ya. Saya akan lihat dari masa ke semasa sesiapa yang belum lagi menukar, saya akan WhatsApp ya, bagi tahu maklum pada pengetua ataupun guru besar ya, supaya menukar kata laluan ni. Okey tuan-tuan, kita lihat pada apa slide saya ya. Yang pertama tu iaitu ID yang penting ya bagi APDN tuan-tuan ya, iaitu ID admin, ID PKM dan ID guru kelas. Ini penting tuan-tuan ya, dan tiga pihak ini, tiga ID ini tuan-tuan perlu ingat ya, perlu ingat terutamanya guru kelas lah ya. Kelas ni melibatkan muridnya ya. Kita pergi yang satu dulu. Saya cuba banding bezakan tiga admin ini, tiga ID ni tuan-tuan ya. Slide seterusnya kita lihat ya, ID admin. Okey, ID admin ni tuan-tuan ya. Saya ambil kesempatan nak memaklumkan tentang pendaftaran kelas itu sendiri. Tahun kita perlu buat pendaftaran kelas dan subjek. Ya, tahun yang 2021 ni banyak sekolah yang tidak kemaskini data kelas dan subjek. Akhirnya dia akan mengganggu kehadiran murid, dia akan mengganggu bilangan murid. Ya, banyak akan berlaku error lah. Ya, apabila kita tidak buat daftar
kelas, pendaftaran kelas terkini. Buat masa ini untuk 2022 belum ada keluar surat siaran lagi untuk daftar kelas ini ya, sebab kita belum habis lagi sesi 2021. Sebab tu kali ni kita masih teruskan data yang ada, yang sedia ada ya. Kita tak ada ubah apa-apa tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan jangan usik, jangan naikkan nama murid ya, jangan ubah nama murid, jangan cipta kelas baharu untuk 2022. Tak boleh tuan-tuan ya. Dan kalau lihat satu, tak dengar? Dengar. Ya ke? Satu link. Oh, satu link tak dengar eh? Yang mana je? Ya? Ada yang bertanya ya? Alamak. Yang dua link tu di mana ni? Dia AJ hantar dekat mana? WhatsApp eh? WhatsApp. Oh, kalau WhatsApp tak dapat dari situ. Tak dapat ni. Ya, kat mana? Ni. Saya padam ni. Kejap tuan-tuan technical. Ada grup lagi satu tak dengar. Ni sumber. Ni belum. Oh. Ya. Ada dua ni. J, full J. J. Macam mana boleh full ni? Tak boleh kan present? Tak boleh je? Nak share rakaman. Okay? Share rakaman Oh. Sebelah. Okay. Tadi masuk je? Tak boleh kan? Satu grup lagi tak dengar penerangan saya ni. Ya? Mungkin dia boleh video kan? Cuma tak boleh dengar suara. Tak apa, kita gunakan rakaman nanti. Okay, kita sambung je. Okay tuan-tuan minta maaf ada masalah teknikal. Kita buat dua link. Satu grup lagi tak dapat dengar penerangan saya. Ya. Tak apa, kita akan sebarkan recording ni untuk tuan-tuan boleh lihat lah. Ataupun boleh tengok nanti. Ya. Okey tuan-tuan, bagi admin tadi saya dah sebut berkaitan dengan pendaftaran kelas dan subjek bagi sesi tahun semasa. Buat masa ni kita belum lagi pada tahun 2022. Sesi kita masih lagi 2021. Jadi jangan buat apa-apa dulu tuan-tuan sehingga saya beri arahan yang terkini. Okey. Ini bagi data admin. Data admin ni tuan-tuan kalau kita lihat dia ada pendaftaran kelas, ada pentadbir sekolah, data pada murid Yang ini boleh digunakan admin ini boleh digunakan oleh
guru kelas, boleh digunakan oleh PK1, PKM boleh digunakan. Sebab di sini kita boleh lihat kita boleh muat turun data, ya. Dan kita boleh juga melihat subjek, ya, subjek. Itu dia kata tadi subjek yang didaftarkan tahun semasa. Okey, next J. Yang keduanya ID, iaitu yang bawahnya. J. Okey. Ini adalah berkaitan dengan pelaburan sinar yang disebut oleh Cik Azaman, ya, berkaitan dengan data vaksin. Bagaimana untuk muat turun data vaksin. Saya tunjukkan sedikit, ya. Ini kita menggunakan ID admin. Data vaksin boleh dimuat turun hanya menggunakan ID admin sahaja, ya. Di bahagian laporan tersebut, tuan-tuan boleh klik bahagian laporan dan akan ada perkataan iaitu muat turun data, ya. Saya ambil sekarang ni SK Desa Cempaka, ya. Dan kita kejap dan pelaporan ni, jadi kita teruskan. Okey. Seterusnya iaitu pengurusan berkaitan dengan pelaporan COVID. Okey. Yang ni yang saya kata sebut tadi, pelaporan COVID, tuan-tuan, ya. Pelaporan COVID ini melibatkan data guru, murid dan prasekolah, ya. Jadi di sini itu saya kata tadi, pelaporan COVID itu dah namanya dah ada, tuan-tuan, ya. Cuma tuan-tuan perlu masukkan di dalam bahagian kes tersebut, tuan-tuan, ya. Cuma saya nak maklumkan, mungkin ada tuan-tuan yang mengisi pelaporan tersebut dan dikemas kini tetapi tidak keluar data tersebut lagi. Jadi tuan-tuan, ya, saya mohon, ya, tuan-tuan bagi masa sedikit kepada sistem sebab kita ni melibatkan server, tuan-tuan, ya. Server kita di-unstack. Jadi mengambil sedikit masa untuk dikumpulkan data tersebut dan dikeluarkan. Jadi tuan, kita mungkin ada seorang dua guru, ya, yang apa dengan saya, dia kata bila diisi lepas tu datanya tak keluar. Yang kedua, tuan-tuan perlu kemas kini lah, ya, simpan, tulis simpan hasilnya, ya. Simpan data tersebut, maka data tu akan keluar lah. Ya, kalau masih lagi berlaku data tuan-tuan tidak keluar, maklumkan kepada Puan Nan Ayu. Data COVID ini diuruskan oleh Puan Ayu di sektor perancangan. Sektor perancangan, tuan-tuan boleh maklum pada beliau dan beliau akan berikan satu link, ya, untuk tuan-tuan buat laporan tersebut. Itu tadi yang saya sebutkan, data pelaporan COVID ini perlu kita segera, tuan-tuan, ya. Kalau sekiranya tuan-tuan masih tak boleh mengisinya ataupun data bila tuan-tuan dah isi dan dalam masa 1 jam kemudian tuan-tuan lihat semula dan masih tidak ada, maknanya data itu tidak masuk, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan reportlah, dia buat aduan pada Puan Nan Ayu, ya. Beliau yang menguruskan data COVID kita. Okey, itu berkaitan dengan pelaporan COVID. Next, J. Yang ni PKM, ya, menggunakan ID PKM. Okey. ID guru kelas, sebenarnya kalau nak terang tentang satu persatu ID guru kelas ni panjang, tuan-tuan, ya. Kalau ikutkan, kita sebenarnya perlu mengadakan taklimat secara bersemuka, ya, tuan-tuan, ya, supaya mudah kita berbincang. Tapi tak apalah, saya terangkan sedikit je sepintas lalu. Ini pada saya penting, ya, tentang data murid ini. Ya, ini adalah pada bahagian data murid kita, data kelas, guru kelas, ya. Tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan ada melihat ada yang pangkah, ada yang right, ya, tuan-tuan lihat kolom tersebut untuk apa, ya. Ada di antaranya adalah berkaitan dengan pendapatan, yang tiada pendapatan, ya, ataupun tiada penjaga dua, dia akan pangkah, ya. Yang itu tuan-tuan sedia maklum, ya, yang tiada pendapatan dan juga mungkin ibu bapa penjaga telah tiada. Cuma satu saya nak maklumkan, ya, pada tuan-tuan sebagai PKM perlu faham tentang data bapa, data ibu penjaga utama dengan penjaga kedua. Beza, tuan-tuan, ya, sebenarnya.
ibu bapa, sebab tu ada data ibu bapa, lepas tu ada penjaga utama, penjaga kedua. Ya. Ada sebenarnya kenapa dia ada itu, ada kolom tersebut sebenarnya, ya. Ibu bapa tuan-tuan, ya, ini bagi ibu bapa. Kita ambil satu keluarga yang normal lah. Ya, satu keluarga yang normal, bapanya seperti biasa ada, ya, masih hidup dan sebagai penjaga utama. Kedua, ibunya, ya, masih hidup dan penjaga kedua. Di penjaga utama mesti nama bapanya. Ya, maklumat bapa, dan penjaga kedua adalah maklumat ibu. Itu adalah satu keluarga yang normal dan data yang biasa. Tetapi bila berlaku kematian atau perceraian, ya, tuan-tuan kena isi dekat bapa tu, bapa dengan ibu tu. Kalau berlaku kematian, tuan-tuan kena isi siapa yang dah meninggal. Ibu tulis di situ meninggal dunia. Ya, dan bukan penjaga utama, bukan penjaga kedua, tidak berkenaan. Tekan tidak berkenaan. Dan di dalam kolom penjaga utama, katakan ibunya meninggal dunia, penjaga utama mesti bapanya. Ya, dan penjaga kedua tersebut akan kosong. Tidak ada. Bagaimana kalau anak-anak dipelihara atau dijaga oleh atuk atau nenek? Okey tuan-tuan, ya. Sekiranya ibu bapanya masih hidup, di ruangan ibu dan bapa tu masih lagi ibu bapa. Cuma di bahagian penjaga utama dengan penjaga kedua. Tuan-tuan kena ingat, ya. Saya maklumkan di sini, sekiranya anak dijaga oleh datuk atau nenek, ibu bapanya masih hidup, penjaga utama tidak boleh letakkan maklumat datuk atau nenek. Dia mesti data bapanya, walaupun anaknya dipelihara oleh datuk dan nenek. Ya, ini berkaitan dengan pendapatan, tuan-tuan. Ya, sebab penjaga utama seboleh-bolehnya mesti ada pendapatan. Ya, sebab tu ada di antara anak-anak murid kita, penjaga bila dipelihara oleh datuk neneknya, pendapatan datuknya diletakkan. Terutama kalau datuk dia pesara atau penora getah, ya, memang dia akan kategori orang yang perlu mendapat bantuan. Walau bagaimanapun, gaji bapanya adalah seorang yang bergaji tinggi. Itu yang disebut tadi, tidak boleh meletakkan nama datuk nenek sebagai penjaga utama atau penjaga kedua. Mesti bapa ni. Ya. Dan penjaga kedua tu boleh diletakkan datuk nenek kedua. Kemudian itu di segi maklumat utama dalam data APDM, tuan-tuan, ya. Ini penting, tuan-tuan, sebab kita sekarang ni dalam awal-awal tahun ni banyak bantuan-bantuan yang diturunkan, bantuan-bantuan yang diberi kepada murid-murid kita, ya. Saya maklum pada tuan-tuan, data apa saja yang tuan-tuan letakkan dalam APDM, itulah yang kami ikut. Itu yang kami ambil. Ya, kalau berlaku kekeliruan, sekolah perlu bertanggungjawab lah, ya. Kalau sekiranya ada aduan daripada sesiapa yang berkaitan maknanya murid tersebut tidak layak mendapatkan misalnya, ya, di sekolah perlu jawab. Sebab kita lihat pada data yang tuan-tuan isi. Jadi mohon pada tuan-tuan kemaskini data murid kita. Ya, kemaskini. Ini adalah tugas guru kelas, ya, tugas guru kelas. PKM melaporkan kepada guru-guru kelas data siapa yang belum lengkap sebenarnya, ya. Sebab tu PKM kalau boleh mak turun data murid sekolah, tuan-tuan. Mak turun dan cuba pecahkan mengikut kelas. Cuba perhatikan kelas-kelas mana yang belum, datanya belum kemaskini, dan serahkan kepada guru kelas untuk uruskan, ya, uruskan data tersebut, ya. Dan saya maklumkan di sini, tuan-tuan, ya, dari segi kemaskinan data utama, contohnya data perubahan kad pengenalan, ya, warga negara, nama, yang itu adalah di bawah kuasa saya. Jadi tuan-tuan perlu melaporkan kepada saya, WhatsApp ataupun Telegram pada saya tentang perubahan-perubahan data tersebut bersama dengan salinan dokumen. Ya, saya tak menerima perubahan ataupun pembotolan maklumat tanpa dokumen. Ya, contohnya bapa menukar IC tentera kepada IC awam. Perlu disertakan dengan IC awamnya. Ambil gambar. Snap penuh. Ya, begitu juga dengan warga negara dan bukan warga negara. Dah dapat warga negara, perlu snap kertas, ya, warga negara tersebut penuh dan jelas, dan kalau boleh kad pengenalan ataupun sijil lahir ambil penuh dan
WhatsApp dengan saya atau Telegram dengan saya, ya, dan saya akan betulkan data tersebut, ya, sebab saya perlu semak juga dengan Jabatan Pendaftaran Negara ada data yang diberikan, ya, berpandukan kepada salinan dokumen. Jadi salinan dokumen itu penting tuan-tuan, ya, saya perlu untuk kita mengubah data-data utama, ya, dan tuan-tuan, saya mungkin tuan-tuan sedia maklum, data ini adalah kalau diikutkan kategori adalah sulit tuan-tuan, ya, dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya serahkan kepada pihak lain tentang data murid kita, ya, walaupun di antara kita boleh share ID dan password, mohon sekolah jangan sebar luaskan data ini ke pihak luar, ya, sebab idea adalah sulit tuan-tuan, ya. Dan saya ambil kesempatan juga sini tuan-tuan, ya, nak maklumkan tentang data APDM ini, yang mana tuan-tuan dah maklum, ya, ibu bapa penjaga boleh mengemas kini data dalam public MOE, ya. Saya banyak sangat dah dengar, ya, ibu bapa penjaga nak mengemas kini data dalam APDM. Salah tu tuan-tuan, ya. Jangan beritahu penjaga untuk kemasin data dalam APDM. Ya, dia masuk dalam sistem PPDM, dia gunakan ID password dia sampai ke sudah tak dapat masuk tuan-tuan, ya. Dan akhirnya dia akan tanya kepada saya, kenapa tak boleh masuk. Kebanyakan ni bila saya tanya, dia kata dia masuk dalam APDM. Saya kata siapa yang suruh masuk APDM? Cikgu. Tuan-tuan, ya. Jadi jangan sebut dengan ibu bapa penjaga berkaitan APDM. Beritahu mereka public.moe, ya, moe.gov.my, tuan-tuan, ya, bukannya APDM. Dia sebab ada yang penjaga yang marah-marah dengan saya tuan-tuan, ya, dia telefon saya marah-marah dengan saya, kenapa tak perlu masuk sistem ni. Dia kata, cikgu kelas dah bising, dia kata tak kemas kini. Bila saya tanya, tuan masuk apa? Masuk APDM. Jadi kita kuat sikit, tak boleh dengar. Dah maksimum ni je. Ya, saya cakap ke dalam, ya. Okey. Okay, tuan-tuan, okey, kita terus je slide yang terus, ya. Slide terusnya, okey, ini adalah dari segi bantuan murid. Encik Badrul. Ya, saya. Okey. Contohlah penjaga, dia bercerai. Dia bercerai. Okay. Lepas tu dia kahwin lain. Ibu kan kahwin lain. Ibu Lepas kahwin lain ke ayah kahwin lain? Ibu lah ibu. Saya bagi contoh situasi ibu. Jadi adakah bapa tiri tu menjadi penjaga kedua? Okey. Pertama saya nak tanya dulu, ibunya ada pendapatan atau tidak? Ibunya tak ada pendapatan, tak kerja lah. Bapa tiri tu bekerja. Tak dengar je. Bapa tiri tu bekerja. Tak dengar? Hello? Boleh dengar tak? Sekali je tak betul-betul lah. Okey, ibu tak bekerja. Ibu tak bekerja. Bapa tiri tu bekerja. Okey. Jadi tapi bapa yang asal tu masih hidup lagi. Bapa asal masih hidup. Kita nak letak yang mana? Kita nak letak yang mana penjaga utama tu? Anak duduk dengan ibu. Sekarang anak duduk dengan ibu. Okey. Kalau dalam situasi ini penjaga utama sekarang ni, yang saya nak tanya satu je, bapa je ni masih memberi nafkah ke? Atau hilang loss? Sebab itu yang bahagian bapa tu perlu declare. Dekat bahagian bapa tu perlu declare. Bapa dia tu macam tak nak bagilah, nak bayar yuran anak pun tak nak masa awal tahun lagi tu, macam berkelahi lah. Okey, kalau macam tu penjaga utama adalah bapa tiri. Okey? Penjaga utama bapa tiri, penjaga kedua mak. Bapa tiri yang ada pendapatan, mak tak ada pendapatan kan? Okey, faham. Okey, bapa tiri cikgu. Okey. Ada soalan lagi? Satu lagi Encik Badrul. Saya ada sorting untuk pendapatan inilah penjaga kan. Ya. Saya download, lepas tu bahagian pendapatan tu jadi kosong. Tak ada pendapatan ibu, tak ada pendapatan bapa. Walhal benda tu guru kelas dah kemas kini, tapi bila kita download benda tu
kosong pendapatan ibu bapa ni. Adakah kosong. ibu bapa dia sendiri yang dia kemaskini kat public ataupun macam mana, tak tahulah. Ya, ibu bapa yang kemaskini dekat public kemungkinan dia letak kosong je cikgu apabila dia hilang pekerjaan. Kosong. Dia hilang pekerjaan, dia akan letak kosong kan. Jadi cikgu kena maklum cikgu penjaga pendapatan tak boleh jadi kosong. Kena bagi penerangan pada penjaga ataupun kita rujuk kepada borang PB1, PB2 tu. Yang penjaga polisi tu gunakan itu. Kalau dia ada rujuk pada borang tu. Kalau dia kata dia nak ubah borang tu, bagi borang lain, suruh dia buat yang terkini. Tapi tak boleh kosong. Bagi tahu ibu bapa penjaga tidak ada pendapatan kosong. Sedangkan dia mendapat pelbagai bantuan. Pelbagai bantuan itulah ada merupakan pendapatannya. Ya, tak boleh kosong tuan-tuan Okey. Assalamualaikum tuan. Ya. Okey, berkenaan macam masalah tadi juga cikgu tadi, sekiranya ibu dia tinggal dengan bapa tiri tapi ibu bekerja. Adakah ibu dia sebagai penjaga? Ya, ibu dia jadi penjaga utama. Dan bapa dia sebagai penjaga kedua. Ya. Okey, terima kasih tuan. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum tuan. Nak bertanya ni. Ya tuan. Berkaitan dengan penjaga juga, pendapatan penjaga ni. Dalam borang PB1 dia menyatakan pendapatan dia adalah 2,000. Okey. Tetapi dari segi keadaan semasa, kami kat sekolah merasa ragu dengan pendapatannya sebab dia adalah orang yang berniaga dan menggunakan kenderaan mewah. Okey. Jadi macam mana ni tuan? Sebab ini akan menyebabkan bantuan BAP ni. Ya, betul. Okey, tuan-tuan kalau dapat dapat maklumat seperti ini, tuan-tuan perlu serahkan borang baru kepada penjaga. Jangan gunakan borang yang ada pendapatan 2,000 tu. Tuan serahkan borang, serahkan borang terkini, borang kosong, borang yang baru, suruh dia buat keterangan terkini. Tuan itu penting tu. Okey, satu lagi tuan, mana macam yang dia bagi sebenarnya, satu lagi parent ni dia gunakan datuknya, pendapatan datuknya, sedangkan mak ayahnya masih bekerja dan dia bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Ya. Dan dia tak menyatakan slip gaji, slip gaji ibu bapa tadilah. Okey. Ini yang data yang saya kata tadi, penjaga utama, penjaga kedua ni tuan. Ya. Ya, tahu. Jadi sekarang dari segi penjaga utama dia, kedua tu memang kami dia letakkan nama datuk dia, tapi sekarang ni dekat kami, dekat APDM, kami cuba letak balik semula nama ibu bapa pelajar tu sendiri. Ya, sepatutnya begitu cikgu. Ya, bagus. Kalau ibu bapa tu yang jadi penjaga utama, penjaga kedua, walaupun anaknya berada dengan datuk. Ya, bapa dengan ibunya masih hidup, masih bekerja, masih memberi katakan duit-duit belanja kepada ibu anaknya, kemungkinan sebab anak-anak ni mungkin rumah je dekat dengan datuk nenek, jadi diserahkan kepada datuk nenek untuk menjaganya. Isu ni penting tuan-tuan. Jangan beri minta ibu bapa menjaga ni ubah. Sebab macam yang kes saya ni, ibu bapa dia bukan duduk berhampiran, jauh. Jadi dia letak anak dia duduk dengan datuk nenek, tu. Okey. Tapi jadi dia maksudnya kami tetap gunakan data penjaga utama, penjaga kedua tadi adalah ibu bapa, bukan datuk lah. Ya, betul. Ada yang borang PB2 tu, kami kena pulangkan balik lah. Ya. Untuk dia betul-betul kan. Ya, betul. Betul cikgu. Ya, dan dapatkan slip gaji. Ya, betul. Dapatkan slip gaji. Ya, kalau ada kerja kerajaan lagi perlu slip gaji. Dan ada dia memang yang maklumat kami dapat, dia memang kerja sebagai anggota kerajaan dua-dua. Suami isteri. Okey, minta cikgu slip gaji cikgu, ya. Okey. Terima kasih tuan. Okey, sama. Ada lagi cikgu? Tadi juga. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ada saya nak bertanya. Ya cikgu. Saya di SK Jalai 1. Saya nak tanya tentang pendapatan ibu bapa ni lah. Ya. Sebab kalau kita nak katakan borang PB1, PB2 tu memang penjaga hantar. Tapi
kalau ibu bapa dia boleh tukar sendiri pendapatan di APDM, apa fungsi borang PB1, PB2 tu asyik kita nak bertukar saja. Okey macam ni Tuan. Kadang-kadang tanpa kita sedar ibu bapa tukar pendapatan. Sedangkan dalam PB1, PB2 tu lain. Bila kita semak balik dah berbeza. Ibu bapa tukar tanpa bagi tahu sekolah. Sebab masalah sekarang ibu bapa boleh tukar pendapatan dia suka-suka hati. Tambahan lagi zaman pandemik ni kan. Jadi kita jadi masalah pada sekolah. Tambahan pula kalau bila kita nak ambil data yang BAP yang baru-baru ni kan. Memang banyak bercelaru lah tentang pendapatan penjaga ni. Apa yang perlu kita buat. Okey Tuan. Ini kata orang ni ini adalah masalah komunikasi kita lah dengan ibu bapa penjaga tuan-tuan Kita perlu maklumkan situasi ini Tuan-tuan gunakan pendekatan sama ada kita sewaktu boleh gunakan PIBG ke tuan-tuan untuk kita menyebarluaskan maklumat berkaitan pendapatan ni. Saya faham isu pendapatan ni isu paling sensitif waktu ni. Kadang-kadang sampai boleh bergaduh tu. Dia tak ada pendapatan, hilang kerja lah apa semua kan. Itu pandangan ibu bapa penjaga. Tapi kita perlu jelaskan kepada ibu bapa penjaga situasi sebenar ataupun kita kata syarat-syarat utama bagi kita menjelaskan tentang pendapatan ni. Kita kena maklumkan pada ibu bapa tuan-tuan untuk apa kata orang untuk sahkan pendapatan ini. Bagaimana? Kita menggunakan borang PB1, PB2. Itu penting sebenarnya. Kan maklumkan kepada penjaga, sekiranya berlaku perubahan, dia kena maklum pada sekolah ni. Maklum pada sekolah tentang perubahan tersebut. Ini tuan-tuan isu boleh isi dalam publik ni sebenarnya saya sendiri pun. Kami pegawai di semua negeri cuba mendapatkan penjelasan daripada pihak KPM mengapa situasi itu boleh berlaku. Kebenaran itu boleh dikeluarkan kepada penjaga untuk menukar pendapatan. Sebenarnya kita telah query tersebut kepada KPM tuan-tuan sebelum tuan-tuan query kami ini pegawai negeri sebenarnya kalau ikutkan kami tak benarkan kita tak benarkan langsung untuk mengemas kini pendapatan tetapi KPM dia ada mempunyai pandangan mereka sendiri, pendapat mereka sendiri tuan-tuan berdasar link kedua. Nak masuk link kedua ke? Kejap tuan-tuan cuba masuk link kedua. Kejap tuan-tuan Sebab grup kita yang lagi satu ni tak dengar langsung ni. Penerangan saya ni. Boleh masuk ni kumpulan yang kedua dah boleh dengar Okey minta maaf cikgu. Kita ada masalah teknikal sikit. Bila kita buat dua link ni cikgu biasanya kalau kita buat ni jadi aja hari ni tak ada gangguan sikit lah Saya jelaskan sini tadi berkaitan dengan pendapatan penjaga tuan-tuan Tuan-tuan kita cuba terangkanlah dengan penjaga situasi yang sebenar tentang untuk mengubah data pendapatan di public MOE. Kalau tak dengar okey. Jangan dua berdengung pula ni ada dua link kan. Okey dah dengar tuan-tuan Dia echo Okey, dari segi pendapatan penjaga tadi tuan-tuan saya faham ada di antara ada masalah lah untuk mendapatkan butiran murid kita yang memerlukan bantuan, yang tidak memerlukan bantuan sebab data pendapatan tu berubah-ubah. Utama sekarang ni kita berpegang kepada borang PB1, PB2. Maklumkan kepada ibu bapa tuan-tuan bahawa kita memegang kepada borang PB1, PB2. Saya pun dah bertanya dengan pegawai bantuan Cik Rosli
ya, dia pun sama berpegang kepada borang PB1, PB2. Jadi apabila ibu bapa penjaga ingin mengubah data pendapatannya, mohon dia isi semula borang PB1, PB2 tersebut, ya, kepada barulah, ya, declaration yang barulah, dia declare yang baru. Ya, kalau tidak, kita akan menggunakan PB1, PB2 tersebut yang telah ditandatangani oleh ibu bapa penjaga. Ya, saya faham. Ramai di antara kita yang mengubah data ini dan kita terpaksa sorting semula data-data tersebut. Ya, saya di jabatan pun kena sorting semula dan kami mendapat data yang berbeza. Ya, dan kadang-kadang kita terpaksa berhubung dengan sekolah-sekolah untuk menentu sahihkan data pendapatan ini. Ya, tuan-tuan, ya. Tapi itulah dia kekangan yang perlu kita hadapilah untuk mendapatkan data pendapatan ni, tuan-tuan, ya. Sebab sekarang ni memang bantuan, macam-macam bantuan yang kita terima untuk anak-anak murid kita, ya, untuk keluarga anak-anak murid kita. Jadi apa yang boleh kita buat itu dia, cikgu, ya. Kita menerangkan situasi yang sebenar lah kepada ibu bapa penjaga ni. Betapa pentingnya borang PB1, PB2 tersebut untuk mereka membuat mengisytiharkan pendapatan yang sebenar mereka. Cuma perlu jelaskan di sini, walaupun tiada pekerjaan, ya, buang kerja, tak ada bekerja, ya, kita anggap bahawa segala bantuan yang diterima itu adalah pendapatan. Ya, jadi sebab tu kita tak boleh letakkan kosong. Tidak ada kosong, ya. Tidak ada pendapatan kosong. Itu pun kalau ikut KPM tak boleh bawah 100 pun dia kata. Tapi kita query jugalah, ya. Mungkin ada yang bawah 100, ada yang 50, ya. Jadi kita lihat situasi yang sebenar lah. Sebab tu ibu bapa penjaga perlu buat declare, ya, declare betul-betul dan kita akan dapat data yang sebenar lah. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan perlu banyak berkomunikasi dengan ibu bapa untuk mendapatkan data yang digini, tuan-tuan. Tuan, ya. Nak bertanya. Sehubungan dengan pendapatan tadi, tuan, yang parent yang punya pendapatan yang diragui ni tadi, tuan. Ya. So kita sekarang ni nak bagi BAP. Boleh tak kita keluarkan nama anak dia daripada senarai tu? Senarai penerima tu. Sekejap cikgu. Ni ada kita overlap dua link ni, cikgu, ya. Sekejap. Ya ke? Sekejap. Okey, cikgu, apa dia untuk buangkan? Okey, tuan. Ya. Berkaitan dengan pendapatan penjaga yang diragukan tu tadi. Okey. Jadi adakah kita boleh keluarkan nama anaknya dari senarai penerima BAP tu? Okey, tuan perlu dapatkan data dia dulu, ya. Kalau sekiranya datanya katakan memang pendapatannya lebih, ya. Kalau dalam PB1, PB2, sebab tu kalau tuan-tuan boleh dapat serahkan borang PB1, PB2 kepada ibu bapa penjaga tersebut. Sebab yang masalahnya tu bukan apa. Yang jenis yang ni kalau kita minta macam mana pun dia tetap bertegas mengatakan pendapatan dia bawah pada 3,000 lah, 2,000. Sebab walaupun dia ahli perniagaan. Dia ubah di publik ke apa, kan? Tak, dia memang dalam borang PB pun dia letak 2,000. Dekat anak yang seorang ni 2,000, dekat seorang lagi dia letak dalam 1,000 lebih. Dia punya pendapatan tu pun tak sama kat situ dah. Oh, okey. Kita tengok pada borang cikgu, ya, borang PB1, PB2 tu. Kita tengok pada borang tu. Ya, kalau dia jadi sekarang ni kalau ikut borang tu memang dia letak dia punya pendapatan ialah 2,000. Ya. Jadi adakah saya nak kena senaraikan nama dia sebagai penerima, anak dia sebagai penerima atau tidak yang BAP ni? Tuan tak boleh buang dia. Cikgu tak boleh buang nama dia, cikgu. Kalau di bawah pendapatan tu. Okay? Jangan buang. Kalau itu saya nak bertanya tu. Jadi kalau macam tu sebab saya letak sekarang ni buat masa ni, macam sekolah saya memang buat masa ni kita orang belum buat pembayaran lagi sebab masalah urusan tantangan besar. Jadi tu buat masa ni saya letakkan nama dia di bawah senarai diragui. Yalah. Kalau dia dah declare, cikgu, ya, dekat borang PB1, PB2 tu, kita kena ikut tu, cikgu. Ya, kena ikut tu juga lah. Kena ikut juga. Kalau cikgu ada senarai murid yang lagi, yalah, mungkin dia berada, kalau cikgu susun nama dia tu mungkin sebab dia di bawah lah kata orang tu. Ya, kalau tuan kata tadi diragui misalnya, letakkan di bawah dulu namanya. Kita ambil yang
murid yang benar-benar memerlukan bantuan ni dulu cikgu. Sebab yang terlibat tu pun tak ramai tuan. Satu keluarga tu 2 orang, satu lagi 2 orang. Lebih kurang macam tu je tuan. Okey cikgu. Kalau ikut borang PB1, PB2 tu cikgu, ya. Ikut Sebab jugalah. Ikut juga cikgu. Sebab itu adalah dokumen yang dah sah cikgu. Yang kita nampak bukti dia tu. Itu saya nak tanya tu kan. Kalau macam tu saya akan meletak balik dalam nama anaknya sebagai penerima BAP lah, macam tu je lah. Ya. Okey. Terima kasih tuan. Okey. Terima kasih tuan. Ya. Salam. Ya. Oh, tak pulang ke? Okey. 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 Dia cikgu. Dia okey. Ini kategori sukar mendapatkan maklumat lah ni. Ya tuan-tuan ya. Kalau yang sukar ni kita tak boleh nak buat apa cikgu, ya. Mungkin ada orang akan kata kita perlu usaha untuk mendapatkan maklumat tersebut, ya. Tuan-tuan, dalam situasi COVID sekarang ni cikgu, ya, kita memanglah tak digalakkan pergi ke mana-mana, pergi cari dekat rumah ke pergi apa cikgu, ya. Kan tak pasal-pasal kita pula yang kena dapat penyakit cikgu, ya. Jadi bagi ibu bapa yang sukar dihubungi, sukar mendapat maklumat ni, cikgu KIV dulu cikgu. Ya, kita kena listkan cikgu, ya. Listkan apa tindakan yang telah kita ambil. Kita kena buat satu list macam report cikgu, ya, bagi penjaga-penjaga ni. Kan. Sebab kalau bukan PKP ni juga sebenarnya kita perlu ambil tindak usul je seterusnya. Sebenarnya kita perlu ambil pendekatan untuk pergi ke rumah, ya, ziarah Cak Na misalnya, kan. Sekarang ni rasanya tak sesuai cikgu. Ya, kalau masih juga tak dapat maklum balas, sukar untuk dihubungi, cikgu terpaksa KIV cikgu, KIV dulu murid-murid ataupun ibu bapa penjaga seperti ini, sehingga kita mendapat maklumat yang sahih cikgu. Ya, bukan apa, kita takut kita akan memberi bantuan ataupun bagi keluarga yang tidak sepatutnya cikgu. Ya, dan kita akan lihat cikgu, ya, isu ni di mana-mana, negeri mana pun sama cikgu, ya. Apabila dah dikeluarkan bantuan, diberi bantuan, waktu itulah akan berbunyi berbagai pihak mengatakan orang ni kereta besar lah, apalah, pendapatan tinggi. Ini berlaku di mana-mana cikgu. Tapi kita sebagai guru di sekolah, kalau kita mendapat maklumat-maklumat tertentu, ya, terutama PIBG lah. Ya, saya sebab tu kita di sekolah ni ada PIBG, ya. Sebenarnya untuk mendapatkan maklumat, mendapat kerjasama daripada PIBG untuk sama membantu mendapatkan maklumat keluarga atau penjaga-penjaga seperti ini cikgu, ya. Kemungkinan kita tak kenal penjaga ni, tak kenal sangat. Mungkin ada penjaga yang kenal yang boleh mendapatkan info terkini, ya. Itu sebenarnya. Kalau tak boleh juga mendapat maklumat tersebut tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan kita paksa, saya cadangkanlah supaya KIV dulu murid ni, ya, sehingga kita ni, ya. Okey cikgu, ya. Boleh cikgu penjelasan saya cikgu, ya. Jangan cikgu. Ya cikgu. Ya. Ya. Sehingga dapat maklumat yang sahih cikgu. Ya. Okey cikgu, saya nak maklum ni, ya, pegawai bantuan yang Cik Rosi ada maklumkan cikgu mulai Mac 2022 nanti cikgu, ya. Cikgu perlu update ataupun tik bantuan murid yang terima tu dalam PDM seperti yang saya tunjukkan sebelum ni. Ni dah pergi ke sebelum ni je, slide yang sebelum je. Ni, okey. Yang ni tuan-tuan, ya, penggunaan bantuan murid tu. Mohon tuan-tuan, ya, untuk tik betul-betul.
bantuan yang diterima oleh murid-murid kita di sekolah kita berdasar kepada carta yang ada ni. Ya, update mulai Mac 2022. Ya, bulan Mac nanti murid yang baru masuk sekolah ni nanti. Tik cikgu, terutama kalau lihat sini bantuan buku teks. Ada murid yang tak tik ni. Padahal murid ni terima bantuan buku teks. Ni. Ini penting tuan-tuan ya. Saya mohon PKN semua ya untuk mengambil tindakan yang apalah sewajarnya tentang tik bantuan. Ini penting tuan-tuan. Bantuan ni sebab zaman yang sekarang ni PKP ni memang banyak bantuan-bantuan yang boleh disalurkan kepada murid-murid kita. Tadi yang soalan cikgu tadi, itu saya kata kalau tuan-tuan masih tak dapat lagi maklumat daripada ibu bapa penjaga tersebut, kita terpaksa KV lah cikgu. Ya, sehingga kita dapat maklumat yang sahih. Kita takut nanti seperti mana yang disebut oleh cikgu yang sebelum ni yang kata pendapatannya kurang tapi pakai kereta mewah, rumah besar. Ni yang kita tak mahu ni cikgu. Seperti ni kita kena lihatlah kewajaran itu ya, dari segi pandangan kita, pandangan masyarakat ya. Itu pun kita perlu dapatkan penjelasan daripada keluarga-keluarga beginilah ya. Jadi sebab saya cakap dari cikgu ya, berkaitan dengan letak ibu bapa penjaga ni ya, mak ayahnya bekerja gaji besar-besar, anak letak dengan datuk sebagai penoreh getah, pendapatan datuknya dikira sebagai pendapatan untuk ni, tak boleh lah ya. Itu memang tak boleh langsung lah walaupun duduk dengan datuk. Ni yang perlu kita lihat semula ya. Ibu bapa tu tadi, bapa dengan ibunya kalau masih hidup, masih lagi bersama dan bekerja ya, sedangkan anak tinggal dengan datuk. Ini berlaku tuan-tuan ya. Saya mendapat info daripada pihak-pihak apa ya. Memang berlaku. Dan bila kita bagi bantuan, ni akan timbul isu ya. Bagi bantuan kepada orang yang kaya berada dia katanya dan juga viral. Kita yang kena jawab cikgu. Jadi saya mohonlah ya data IPDM ni supaya kita sama-sama ya untuk kemas kini lah ya, sebaik yang boleh. Saya faham bukan data ni boleh lengkap 100%. Tak mungkin ya, sebab data kita ni data hidup tuan-tuan ya. Data ni bergerak, dia akan berubah setiap hari dia akan berubah cikgu ya. Jadi perubahan itu yang kita nak perubahan yang lebih baiklah, mana data tu terkini, sahih. Okey cikgu ya. Okey cikgu. Ada soalan ni cikgu? Cuba terus. Ya. Soalan lagi boleh? Ya. Okey. Saya nak bertanya tentang ibu bapa yang dah berpisah lah. Okey. Itu apabila kes mahkamah telah menjatuhkan hak penjagaan kepada ibu misalnya. Okey. Jadi dalam APDM penjaga pertama nak letak bapa ke ibu? Lepas tu ibu. Lepas tu lepas tu yang macam bapa ni tadi tak dapat hak penjagaan, jadi dia punya pendapatan bapa perlu tak dimasukkan dalam APDM? Cikgu, dia hanya tak dapat hak penjagaan sahaja. Cikgu ya, dia masih lagi menanggung, katalah dia masih lagi lah membantu keluarga apa semua kan. Dia berada di sebagai penjaga kedua dia. Bagi yang bapa dia yang langsung tak bagi nafkah kepada anak, macam mana ceritanya? Itu tak boleh jadi penjaga kedua. Kita anggap dia tidak berkenaan. Tuan kena tulis itu, masih hidup tetapi tidak berkenaan di ruangan bapa tu. Walaupun bapa dia ada berpendapatan. Ya. Tapi kalau ada pendapatan pun tidak mempedulikan anak, tak ada lagi berhubung, katakan tak ada memberi bantuan apa-apa kan. Bahagian bapa tu tidak berkenaan. Jadi maknanya murid ini yang akan dapat bantuan. Antara murid yang boleh dapat bantuan cikgu. Kalau ibunya ada pendapatan kecil lah, kan sapu ke kan, kurang tapi daripada. Macam dia tinggal macam ibunya tadi, katakanlah pendapatan 1,000. Dia jadi penjaga pertama. Kalau dia letak datuknya penjaga kedua, kena letak tak pendapatannya? Kebanyakan ni yang berlaku. Okey, saya faham ya. Dia sebenarnya dia duduk dengan datuk ke apa? Dia duduk dengan datuk. Yang apa ni? Dah bercerai kan? Isterinya bergaji RM1,000 saja. Sedangkan suaminya ada gaji RM2,500. Tapi suaminya tak bagi nafkah langsung kepada isterinya.
Dia tinggal dengan datuk tapi dalam tu dia tulis datuknya pula sebagai penjaga kedua, dia letak gaji dalam 500 ke 600 macam tu lah. Okey. Dia sepatutnya cikgu ya. Dia sepatutnya cikgu ya, penjaga kedua tu jangan letak datuk tu. Ya. Memang tak boleh letak datuk atau nenek penjaga kedua. Tak. Dia sepatutnya ibunya sahaja. Dia dianggap telah berpisah dan tidak berkenaan, jadi tanggungannya ditanggung oleh ibu sahaja. Walaupun dia duduk dengan datuk tu. Ni kalau datuk dia gaji besar lagi parah ni. Maksudnya cuma Datuk hanya sahaja, penjaga pertama kedua ni sama ada ibu atau bapa saja. Datuk nenek tak dikira dah sekali. Maknanya kita kena keluarkan semua pendapatan datuk dan nenek yang ada dalam. Datuk nenek ni kalau apa cikgu, kalau ibu bapa punya dah tak ada juga Okey, jelas tuan. Terima kasih. Ibu bapa dah tak ada, duduk dengan datuk nenek. Memanglah. Ya. Okey Dan? Okey Dan, ada lagi Dan? Ya. Salam. Ya. Okay. You. Okay. Okay. Faham, jelas. Okay. 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 Dah bercerai ke tuan? Okay. 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 Dia okay. Okay, sama. Okay, yang pertama cikgu. Murid yang berpindah tanpa maklum pada kita. Tiba-tiba hilang sahaja. Cikgu ya. Okay. Yang ini sekejap cikgu ya. Sekejap cikgu. Sama juga. Okey, bagi murid yang tidak diketahui kata dah berpindah tapi tak maklumkan kita di sekolah, namanya jangan tuan-tuan delete Yang pertama tuan-tuan tak boleh delete nama ni. Jangan delete. Yang kedua, dia tetap tidak adil tuan-tuan dia akan kosong, kehadirannya kosong tidak adil. Cuma sekarang ni waktu ini kita telah dikeluarkan menteri sendiri tuan-tuan maklumkan bahawa kita tidak boleh buang murid ini. Dalam situasi sekarang kita sebenarnya tidak boleh buang murid kita daripada sistem persekolahan kecuali ada kes-kes berat lah. Kes berat tu lain. Tapi yang kalau hilang begini saja, tuan-tuan tetap kena kehadirannya kosong dan sehingga tuan-tuan dapat maklumat terkini. Murid ini dia tetap kosong. Kalau sekiranya kata naik tahun yang katakan daripada tahun 1 nak pergi tahun 2 kalau murid ini masih juga tak dapat diumumi sehingga tahun yang baru barulah tuan-tuan boleh keluarkan nama dia tuan-tuan. Tak dapat maklumat langsung. Tapi tuan-tuan kena isilah sikit laporan laporan tentang Ya. Jangan buang. Sekarang ni kita tak boleh buang murid tuan-tuan. Jangan kita buang. Kita. Tapi kena tuan. Sampai masa katakan tahun ni cikgu dah lama ke budak ni? Okey. Pada penghujung tahun yang baru nanti 22 pada bulan Mac kita dah pergi tahun yang 22 kan? Cikgu info dekat saya sekali lagi. Beritahu saya nak dapatkan pandangan KPM pula lah
ya, situasi ni. Buat masa ni kita jangan buang dulu. Okey. Yang kedua tadi apa tuan? Alamak. Okey, kalau okey tuan, situasi yang belum ditentu sahihkan, perceraian apa semua kan tidak ada masih dalam kes mahkamah, ibu bapa masih lagi berada sebagai data penjaga utama dan penjaga kedua. Tak boleh tuan. Tak boleh. Ya, kalau isteri dia kata, ibu dia kata, kami tengah proses nak bercerai apa semua tak ada ni. Okey, itu masalah dia. Masalah dia yang sekarang. Tetapi dia data tetap bapa, ibu, penjaga utama, penjaga kedua. Tetap. Jangan ubah. Okey tuan Okey tuan. Okey tuan, ada lagi? Tak ada ya. Okey. Saya rasa itu je. Ya. Mirip pindah, okey? Okey. 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 Sekolah lain pun tak ada. Yelah. Tak, memang dia belum daftar mana-mana je ke? Ini kena tanya Cik Rosli ni, pegawai bantuan ni. Yalah, betul. Saya mohon jaga apa dengan Cik Rosli je ke? Ya, nanti berhubung dengan Cik Rosli je ke? Boleh? Ya kan takut saya silap nanti bagi penjelasan sebab isu bantuan tu, ya. Okey dah. Okey, ada lagi juga? Ya. Okey. Okey. Boleh juga. Ya, boleh. Kita letak sebagai penjaga utama boleh. Ya. Ya, kalau warga negara semua bantuan dapat. Okey. Ada lagi juga? Ni kalau cerita APDM ni memang panjang cikgu, ya. Banyak isu sebenarnya. Dan saya ambil kesempatan ni untuk tanya cikgu lah, ya. Sebab kebetulan kita boleh berjumpa dalam secara Google Meet ni. Sebab tu saya tanya cikgu, ya. Mungkin ada PKM yang baru dilantik, ya, yang perlukan maklumat, berhubung dengan saya, PKM yang baru, yang lama pun bolehlah, ya. Ini sebab saya yang menjaga PDM, ya. Mungkin ada kekeliruan dalam mengemaskini data ni, maklum dengan saya, ya, WhatsApp ataupun telefon. Okey tuan-tuan, ada lagi kan? Tak ada, saya rasa itu je. Ni okey, ni kita sambung slide. Ada lagi je slide ni. Yang ini berkenaan dengan kemaskini maklumat. Ya, kemaskini maklumat, pindaan maklumat. Tuan-tuan ya, pindaan maklumat ni adalah yang dibuat oleh ibu bapa penjaga dalam public. Ya, tuan-tuan perlu sahkan. Saya lihat desa Cempaka ni dia dah sahkan semua. Ya, tuan-tuan jangan lupa beritahu guru kelas kalau ada perubahan-perubahan data dalam pindaan maklumat ni, maklum pada guru kelas untuk sahkan dan akan dapat data seperti inilah, ya. Desa Cempaka saya lihat semua dia dah sahkan. Baguslah, ya, guru kelas ni. Okey. Ini adalah kehadiran. Tuan-tuan, berkaitan dengan kehadiran, buat masa ni jangan tanya saya lagi berapa bilangan persekolahan kita. Berapa bilangan kehadiran kita, ya. Kita tunggu sahaja makluman daripada pihak KPM, ya, BPSS, Badan Perusahaan Sekolah Harian tentang pengiraan
kehadiran. Ni rendah ni kurang lah. Yang menengah ni untuk tingkatan 5, tingkatan 6 untuk dapatkan sijil mereka sering bertanya dengan saya, berapa bilangan persekolahan kita yang sebenar, termasuklah yang ada PKP lah, yang macam-macam aliran ni tuan-tuan tunggu dulu. Tunggu kita dapat makluman terkini, saya akan edarkan lah. Saya akan maklum pada tuan-tuan untuk EBAM. Cuma tuan-tuan yang ni adalah keseluruhan kehadiran. Tuan-tuan perlu inilah perlu maklum situasi ini. Yang ini adalah Ani kata tadi tagging subjek. Yang ni pun jangan buat dahulu. Biarkan yang ada sekarang. Untuk tahun 2022 kita akan buat yang terkini. Tagging kelas dan subjek, kelas, murid dan subjek. Dia berkaitan dengan operasi tuan-tuan. Sekarang ni operasi kita belum mula yang terkini lagi. Ni biarkan dahulu. Okey? Okey. Ada lagi? Okey, yang ini adalah ini berkaitan dengan vaksinasi yang seperti Cik Azaman sebut tadi kategori alasan itu. Ini dia. Tuan-tuan perlu isi lah Jangan biarkan dia kosong Kalau tak dapat maklumat, tak tahu apa lagi maklumat yang daripada murid-murid ni letaklah lain-lain. Tuan-tuan jangan biarkan kosong. Biarkan kosong dianggap kita tidak mengambil sebarang tindakan. Sedangkan murid kita ada lagi yang belum divaksin. Jadi tuan-tuan sila ambil perhatian lah. Ini berkaitan dengan vaksin tu tadi. Okey tuan-tuan. Saya rasa itu aja untuk hari ini. Minta maaf sebab kita mengejar masa untuk petang ni. Jadi kalau tuan-tuan untuk yang sebelum saya tutup saya mohonlah tuan-tuan kalau ada masalah berkaitan dengan PDM ni sila berhubung terus dengan saya. Jangan berhubung dengan pihak lain. Kadang-kadang pihak lain ni jawapannya lain. Jadi terus berhubung dengan saya. Dengan PPD pun boleh. Sebab kita setiap PPD kita ada pegawai APDM PPD. Okey tuan-tuan. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucap kepada Cik Azaman dapat pulang pada saya hari ini untuk bertanya menerangkan sedikit sebanyak tentang APDM ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekali pada awal tahun nanti. Awal tahun 2022 sesi lah. Awal tahun sesi lah pada bulan Mac. InsyaAllah kita akan buat lagi Google Meet untuk memberi info-info yang terkini berkaitan dengan APDM. Jadi saya rasa itu saja. Mohon maaf grup 2 tadi link yang lagi satu tu lambat mendapat suara kita link kita ini ada masalah sedikit lah. Mohon maaf lah. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih. Saya serahkan pada Cik Azaman. Tak ada. Ada yang angkat? Ada soalan ke? Selamat petang Encik Batuk. Ya cikgu. Saya dari Kemas nak tanya tentang menengah untuk SKT dengan SKC masih lagi tak ada dalam ATPM. So cikgu saya tak boleh buat pendaftaran untuk budak tahun 6 naik ke sekolah menengah. Sampai sekarang pun belum buat lagi. Data tu cikgu tak boleh keluarkan ke? Memang dalam sistem ATPM, dalam ATPM guru kelas tahun 6 memang belum ada lagi ikon untuk daftar menengah. Okey cikgu. Saya mohon cikgu berhubung dengan unit menengah cikgu. Boleh tak? Unit menengah. Unit menengah. Ya. Sektor pengurusan sekolah bahagian unit menengah. Pejabat pejabat unit menengah tu. Boleh cikgu? Semasa bulan Julai 2021 sudah tutup. Sampai sekarang pun belum nampak ada ikon yang masuk balik. Ya betul. Tak ada. Saya dapat daripada KTM pun daftar tahun 1 cikgu. Yang menengah ni belum lagi. Kalau saya dapat info tu saya akan saya akan share dengan cikgu. Sebab sekarang pun dah tinggal 1 bulan lebih. Ya betul. Lagi buat untuk pendaftaran sekolah menengah.
Ya. Kalau ada nanti saya akan share cikgu. Tapi sebelum tu cikgu berhubung dengan unit mendengar dulu. Boleh Okey. juga Terima kasih. Sama. Ada lagi cikgu? Ada Okey, jangan. Okey, terima kasih Encik Badar Hisham. Okey, kalau tak ada apa-apa kita kita akhiri kita punya taklimat pada petang ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan mohon maaf atas masalah teknikal yang kami hadapi pada hari ini. Nanti kami akan sharekan video rakaman ni ke dalam grup PPD untuk dikongsikan bersama tuan-puan. Okey, untuk itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih. Aku kena keluar.